Amal lagi pada surah Zawiyah untuk pusingan yang ketiga, pusingan yang terakhir lah berkali. Moga serat dah hujan ni. Habis dah korang ni. Kita sebut tajuk kita malam ni Ramadan untuk apa nama ni? Apa dia? Berusi tajuk tu ingat. Puasa masa kini lah. Dan masa kini Ustazah, kalau kita tengok, kita menjuruskan kepada pemuda dan pemudi. Yang mana tengok pada pemuda-pemudi lah ni, kita pun pusing teramat-amat. Dulu budak-budak main apa nama ni, pekuting, bola awal, dia bakal tadi, decok, berambak duduk, main cok. Tak ada satu main gitu. Tapi lah ni budak-budak tak main dah. Dia ada iPad, dia ada Samsung Galaxy Note, Galaxy Tab, macam-macam mesin ada. iPad, mana? Menyebabkan dunia IT terbuka luas, maka budak-budak kita pun jadi advance. Jadi masalah pun jadi advance. Masalah perhubungan, laki puan, lah ni macam tak nak kawan. Dulu kan, budak duduk rumah, pakai tak temu lah gawe dia tu. Padahal kapur sebelah, ya. Sekarang kita membalas sah. Kalau kita main garik, temu gawe. Bila mak tahu, mak kata mumpah pergi balas sah. Pakai tak temu telefon, tak ada mesej, tak boleh lah ni. Hak jatuh duduk Johor, hak tina duduk Kelantan. Meh-meh duduk sebilik. Moga buka laptop juga, ada dengan kamera, ada dengan line internet juga. Boleh tengok telefon ni. Bukan setakat voice call, ada video call. Video call. Orang tina nama duduk rumah, nama duduk sini. Hello. Tengok muka. Yalah, kami pak ceramah ni. Kita tengok tu. Nak tunjuk orang dia dengar. Baru percaya. Dulu boleh nipu. Duduk kedai puji, kata dia mesyuarat. Percaya tu kan, orang tin tu. Gambar tak nampak. Lah ni payah dah duduk nipu. Budak-budak lah ni, kurang dalam rumah. Pum, berhubung lagi dengan hak jatuh. Ni, telefon. Mesejnya lagi bukan SMS, MMS. Kekak ambil gambar, hantar selalu. Dalam Facebook lagu mana tak ada gambar, ada belakang hak mulut kembung. Kembung sebelah, kembung dua-dua. Mana nyabuak ke dia. Mesej ngau jatuh. Ada budak kata, Ustaz, dosa kau Ustaz, amun mesej ni tak ada mesej lucuh ke apa. Tak lucuh pun. Orang Islam Nabi ajar, dia tak buat benda hak sia-sia. Orang Islam ni bukan tak buat benda dosa, benda sia-sia, tak pakai apa pun dia tak buat. Mesin hak tina kan tanya ke dia, tanya doak gapo, buat apa tu? WTPE2. Buat apa tu? Hewan. Kakna. Tu yang dia nanya, dah makan ke? Dah. Makan apa? Tak. Pakai tok boya. Ish, tak ada gamuk. Baru ni aku temu telefon bodoh. Duk mesej. Awak pakai baju warna apa? Dia tanya hak Tina. Tina jawab, teka lah. Teka tu ya, merah, salah. Biru, salah. Hijau, salah. Habis warna dia sebut. Putih star, kelabu tai angin. Salah belakang. Hak jatuh ni sedak dah. Puluh-puluh dia mesej. Habis baju warna apa? Tak pakai baju. La ilaha illallah. Tak ada padahal. Hak siapa dia kaya, token telefon kaya, token Messi, token Selcom. Anak Melayu tak tidur, pak cerah duk main Messi. Token dia tu tidur, juta-juta masuk tiap-tiap malam. Oh, pago. Dia nasihat Ustazah lah untuk pusing tiga ni pada para ni ramai ni. Budak-budak muda ni pakai aja piyah jumpa saya hayat mana ni. Nak warok-warok pun. Tidak budak sini lah, mas budak lain tu. Macam sini 2 kali 5 lah kadang-kadang. Saya bagi nasihat untuk Ramadan kepada remaja-remaji, pemuda-pemudi kita. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nak ucap pula. Tak sekung apa? Tak sekung. Tak diberhenti dah. Ucap pula tak apalah. Alhamdulillah ya. Dan berterima kasih banyak-banyaklah kepada tuan-tuan penonton. Tak gerak gimana dah. Waktu hebat forum malam ni. Ya, kalau forum tempat lari tabak makan lari belakon. Tapi kat sini alhamdulillah ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbalik kepada muda-mudi hari inilah ya, sebenarnya bukan masalah muda-mudi saja Ustaz dah. Sebenarnya masalah orang tua pun masalah juga sebenarnya dah. Tapi apa pun kita nak biarlah Ramadan kita pada tahun ini, puasa kita tahun ini mampu nak bentuk diri kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang benar-benar diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebut oleh panel kita yang kedua, menyebut berulang-ulang kali tentang puasa kita ni. Nabi sebut man shama ramadhana imanan. Itu yang kita nak capai. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka insya-Allah nak capai puasa kita dengan penuh keimanan, nak capai puasa kita diampunkan oleh Allah SWT, maka setiap orang mesti mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi lah khusus di kalangan anak-anak muda ya, sama ada di pihak lelaki dan perempuan ya, mesti bersiap sedia sebab anak-anaklah generasi yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Kalau anak-anak sekarang punah rana, maka binasalah keadaan negara kita di masa yang akan datang. Kalau law ni okey, maka insya-Allah akan okey. Salah kalau kita kata budak-budak biasa, Ustazah, remaja biasa je, muda hanya sekali. Percayalah anak-anak semua, masa muda ni lah. Apa yang kita buat sekarang, kita nak tua di masa akan datang. Tanah lah ni, tua di masa akan datang. Kalau lah ni tak molek, akan datang lagi tak molek. Percayalah. Jadi anak-anak di hadapan ini adalah harapan yang paling penting untuk menjadi warga manusia yang hebat, warga manusia yang beriman kepada Allah SWT, warga manusia yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu Allah SWT menyebut sesungguhnya berjayalah orang mukmin itu. Siapa? Siapa yang disebut orang yang berjaya tu? Adakah dia orang yang sebagai mak rompet, yang hebat di jalan raya, yang hebat, yang tak takut, yang menentang arus dan sebagainya? Ataupun orang yang macam mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang berjaya Allah sebut orang yang dapat, orang yang mampu menunaikan salatnya dalam keadaan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bercakap tentang solat khusyuk. Tak semaya pun amal lagi. Betul tak? Ada orang tanya, Ustazah, kalau kita puasa saja tapi kita tak sembahyang macam mana? Tak capai. Tak capai yang Ustaz Zawawi sebut. Imanan wahtisaban. Kalau semaya dah, puasa saja tak jadi. Puasa saja, semaya dah, tak jadi. Dahlah semaya pun belum tentu lagi diterima oleh Allah SWT. Tapi Allah minta kepada kita nak jadi orang berjaya, nak jadi orang menang, nak jadi ahli syurga, nak jadi orang yang dekat dengan Allah SWT. Maka solat kita mestilah dilakukan dalam keadaan yang penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nak capai kepada tahap yang khusyuk bukan senang, khususnya kepada anak-anak, lebih lagi di usia remaja yang bergolak dengan berbagai-bagai hawa nafsu dan sebagainya. Tapi yang ini semua kita kena tolak ke tepi. Insya-Allah kalau kita dengar tentang sejarah-sejarah Nabi dan juga tentang sejarah para sahabat,
mereka ini adalah orang-orang yang hebat, yang sepatutnya mereka ini menjadi role model kepada kita, contoh ikutan kepada kita, insya-Allah. Ya, anak-anak semua yang ada depan saya tengok kepada mereka ni rasa tenang hati Ustaz, sejuk mata, sejuk hati. Insya-Allah anak-anak lah yang bakal akan menjadi insan yang hebat, insya-Allah, hebat di dunia dan insya-Allah hebat di akhirat. Ya, kadang-kadang sedih ya dengan keadaan masyarakat. Sebab tu saya pesan sangat ulang-ulang sangat kepada peserta kursus kahwin saya, kahwin carilah orang yang solat. Payah ustazah nak cari orang solat, belum cakap tentang khusyuk lagi, nak cari orang solat 5 waktu pun payah. Kadang-kadang semayang ustazah, kadang-kadang semayang ustazah, jarang-jarang. Ustazah, suami saya semayang 2 kali aja setahun. Ya Allah, gaya haji, gaya puasa. Kalau saya tegur ustazah, dia jawab, kau syukur kahwin dengan aku, semayang juga 2 kali setahun. Ada orang tak semayang langsung, kau faham tak? Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan Allah bercakap, orang berjaya, dia tak kata orang semayang. Tapi orang yang mampu menunaikan salat dalam keadaan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hebat tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya sedih ada tahun lepas seorang isteri tanya saya, ustazah, salah ke ustazah kalau saya upah suami saya puasa sebulan? Nak suruh suami puasa sebulan bulan Ramadan, kena upah tuan-tuan dan puan-puan. Lagi dahsyat, puan upah banyak mana puan? Saya offer kat suami saya, bang, kalau abang puasa sebulan tahun ni, saya nak upah RM1,000. Astagfirullahaladzim. Saya kata habis tu suami pun jawab apa? Tak nak 1,000, nak 1,000 satu minggu. Allah, upah puasa. Habis tu ustazah, boleh ke saya bagi? Saya pun fikir-fikir, kalau salah jawab bagi tahu ustaz. Saya kata upah je lah, kalau mak dia tak dulu tak pernah upah, bagi je lah. Bukan apa ustazah, saya nak suruh suami saya semayang, nak suruh suami saya puasa, sebab saya nak suruh anak saya tu semayang dan puasa. Kalau tidak, saya suruh dia semayang, dia kata abah tak semayang. Saya suruh dia puasa, dia jawab abah pun tak puasa. Jadi susah nak cakap. Jadi kalau macam tu puan, upah je lah. Mana tahu tahun ni dia puasa, dia semayang, insya-Allah anak-anak puasa, anak-anak semayang, tahun depan tak payah upah, insya-Allah. Harapan begitu. Kalau kena upah pula, cerita lain. Tapi tak telefon lagi 3 hari dah nak puasa ni, tak ada lagi telefon. Harap-harap boleh menjadi pelajaran kepada dia dengan sebab upah di tahun lepas tu. Macam tu sekali tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak ada lah suami sampai macam tu. Kalau teruk sangat buat ustazah dah. Tak ada lah sampai kena upah. Puan-puan, ada puan-puan kena upah suami puasa semayang? Tak ada lah. Anak pun tak payah puasa, tak payah upah dah. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita berhadapan kalau suami tak semayang, isteri tak semayang, nak jawab ke anak payah. Anak-anak lah ni memang dia hebat. Macam ustaz kata lah, dia boleh nampak belakang. Apa yang ada, hak kita tak tahu, dia tahu. Anak saya tuan-tuan dan puan-puan, masa dia umur 10 tahun dulu, saya nak ajar dia supaya dia tak tidur sekali lagi, dia besar. Along malam ni dia tak boleh tidur dengan mak. Dia pun kata dia takut, tak apa. Dia takut sekejap aja, nanti banyak-banyak hari. Along okey lah, sekali-sekala mak pergi temai lah. Saya kata kat anak saya ajak tanya saya, kenapa mak? Kenapa tak boleh tidur dengan mak? Saya jawab, alah besar dah, sebab tu tak boleh tidur dengan mak. Selamba anak saya jawab, ayah besar tu tidur dengan mak. Oh alah lah, tak boleh dah jawab saya dah. Letih nak cerita dah. Anak-anak orang ni lagi-lagi lah, ya Allah, dengan apa-apa yang ada. Tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah beri garis manual yang cukup hebat kepada kita nak jadi orang berjaya. Tak ada cara lain, tak ada cerita lain dah. Tetapi mestilah menunaikan solat dalam keadaan yang penuh khusyuk, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembahyang kerana sesiapa, tapi sembahyang kita lillahi ta'ala. Dan ayat yang kedua Allah SWT sebut sebagaimana Ustaz juga telah menjelaskan tadi. Orang yang berjaya yang kedua ialah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itulah orang-orang berjaya dalam hidup, orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tak ada faedah, perkara-perkara yang sia-sia. Bukan dia kata buat dosa dah, hak dosa tu confirm dah memang tak boleh buat dah. Memang dia tak bincang dah buat dosa tu, tak masuk dalam golongan orang berjaya dah.
Tapi orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tak ada faedah, perkara-perkara yang sia-sia, ini juga digolongkan sebagai orang-orang berjaya di dalam hidup dia. So, anak-anak, dalam keadaan masa anak sekarang ni dalam proses mencari ilmu, maka tolong elakkan diri daripada perkara-perkara yang tak ada faedah, yang sia-sia. Macam tadilah duk mesej kena apa dah. Jadi benda macam tu kita nampak tak ada dosa pun Ustazah, tak lucah pun, bukan apa-apa, kami tak dating pun Ustazah. Tapi perbuatan yang kita buat itu kita buang masa berlalu dalam keadaan yang sia-sia. Bukan masa saja yang kita habis, duit habis tu, udah mesej benda-benda macam tu. Jadi saya harap anak-anak di hadapan saya ni mana anak yang baik, anak-anak yang hebat. Jadi kalau boleh benda yang kecil macam tu pun kita elakkan supaya tidak berlaku sesuatu yang tidak baik. Sebab orang yang baik ni sebagaimana pen yang kedua sebut tadi, Allah akan uji. Allah akan uji. Kalau orang tak baik, dia buat benda banyak mana kadang-kadang Allah tak balas tu. Tapi bagi anak-anak yang masih baik, yang masih bersih ni, kadang buat dosa sikit pun dah salah dah. Pernah sahabat saya, dia kata dia cerita anak dia nak pergi exam ni, exam akhir tahun. Dia kata dia baca dah comel, dah hafal comel, tak ada masalah dah. Tapi dalam tengah jalan nak pergi exam, jumpa dengan student yang perempuan. Itu detik dalam hati dia tengok student perempuan tu, Allah comelnya ya Allah. Kalau dapat kat aku, is bestnya, muak, sokor dia. Duk mikir dalam hati, tak kata gapo lagi, baru terasa dalam hati, kalau comel, kalau macam ni lah boleh kat aku nanti buat bini. Setakat macam tu je, dia masuk dalam dewan periksa, dia kata, dia jadi macam orang tak boleh nak jawab guys. Lebih kurang setengah jam. Bagi orang yang buat biasa dengan benda-benda macam ni, tak ada masalah, pegang, peluk, cium, tak ada apa, betul tak? Tapi bagi orang yang tak ada dosa macam anak-anak di hadapan saya ni, jangan buat benda-benda yang boleh melibatkan, meletakkan diri kita kepada dosa. Begitu juga pada perkara yang tak ada faedah, yang sia-sia. InsyaAllah. Sebab masa tu amat penting. Masa tu terlalu mahal. Masa itu terlalu berharga sebenarnya, anak-anak semua. Jadi sebab itulah Rasulullah berpesan, jaga 5 sebelum datangnya 5 perkara. Jadi insya-Allah anak-anak masih muda, masih sehat, masih kuat, kita jaga. Apabila dah datang 5 perkara ini, maka tak ada peluang lagi lah untuk kita merebut peluang-peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa panjang kalau kita nak bercerita, jadi saya mengambil masa setakat ini dulu. Saya minta ampun, minta maaf. Saya ucapkan selamat berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kalau tak jumpa lagi, ucap selamat raya teguh Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Zaria dan nasihat yang amat-amat berharga pada adik-adik remaja, pemuda-pemudi yang ada di sini pada malam ini. Untuk akhirnya, hamba minta maaf lah, tak buka soalan. Aku pesing, kalau buka pun tak tanya saya. Berpada dengan soalan hamba. Kita pun sudah lewat malam, jadi hamba nak menjemput Fadil Ustaz Nik Zawawi bagi membuat pergolongan di atas perbahasan-perbahasan telah kita bincangkan pada malam ni. Kalau kita kata agak wakilah lah Ustaz, biar boleh wakili ke mana? Ke dia? Kalau kita boleh wakili pada malam ni, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Al-Fadhil Murusi Forum, rekan panel, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai kata-kata penutup pada malam ini, marilah sama-sama kita renung sebagaimana yang pernah disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana Sayyidina Abu Bakar berada di ambang Ramadan. Sayyidina Abu Bakar pernah mengingatkan kepada para sahabat yang lain dengan menyatakan bahawa sambutlah Ramadan yang mendatang ini
Seolah-olah Ramadan ini merupakan kehadiran yang terakhir bagi kita. Sempurnakanlah Ramadan dengan cara yang terbaik. Barangkali Ramadan yang akan datang pada kita ini yang terakhir. Sebagaimana ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang lain, mereka menyambut Ramadan bersama dengan kita di tahun lepas. Tahun ini mereka sudah pergi. Mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut Ramadan pada tahun ini tanpa mereka. Ada suami yang menyambut Ramadan pada tahun ini tanpa kehadiran isteri. Ada isteri yang menyambut Ramadan tanpa kehadiran suami. Ada anak-anak yang menyambut Ramadan tanpa kehadiran dua ibu bapanya. Menandakan kepada kita bahawa Ramadan yang akan datang beberapa hari ini, kita akan sambut kemungkinan kali ini giliran kita yang terakhir. Tahun hadapan orang lain akan sambut Ramadan tanpa kehadiran kita. Oleh kerana Ramadan ini, apabila kita letak di dalam hati kita Ramadan terakhir, maka sambutlah ia dengan cara yang terbaik. Muhasabah, hitung diri kita. Kalau Ramadan di tahun lepas, berapa kali kita khatam Al-Quranul Karim? Orang yang khatam Quran satu kali dalam bulan Ramadan, azamlah setinggi-tinggi. InsyaAllah Ramadan pada tahun ini, kita akan khatam Quran paling tidak 2 kali. Ramadan tahun lepas, banyak mana kita menderma di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyumbang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyumbang untuk fuqara wal masakin, menyumbang kepada anak-anak yatim. Kalau tahun lepas sekian banyak yang kita bagi 200 ringgit, biarlah kita azam pada tahun ini kita akan buat yang terbaik, kerana Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain yang membabitkan Ramadan. Dalam perkara sembahyang tarawih, dalam perkara kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena sedar macam mana cara kita memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kepada kita pintu keampunan yang paling luas. Disebut di dalam Al-Quranul Karim, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka bangun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali bulan Ramadan ini kita fikir bila kita bangun bersahur, kita bersahur untuk fizikal kita. Kita kena ingat, kita ada fizikal, kita ada roh. Kita ada fizikal, kita ada iman, kita ada rohani. Rohani kita akan sakit, iman kita akan sakit sekiranya bulan Ramadan kita bangun sahur, kita tidak sahurkan untuk rohani dan iman kita. Kita bangun sahur, kita kira supnya, kita kira nasi ayam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, bila kamu bangun sahur, kamu nak makan apa? Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, wa bil ashari hum yastaghfirun. Apabila kamu bangun di waktu sahur, kamu mohonlah keampunan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita istighfar, kita memohon keampunan daripada Allah, kita bersahur untuk rohani kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bulan Ramadan ini bulan keampunan yang sangat besar. Dibuka pintu keampunan kepada manusia, sehingga disebut oleh para alim ulama, tidak ada dosa yang tidak diampun oleh Allah di dalam bulan Ramadan kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menunjukkan kepada kita sebagai seorang manusia yang sudah pasti kita melakukan dosa yang banyak dengan Allah. Barangkali kita cuai dengan anak-anak kita. Barangkali anak-anak pernah menderhaka kepada dua ibu bapa. Barangkali kita pernah berdosa dengan sanak saudara kita, dengan rakan-rakan kita. Barangkali banyak makanan, minuman yang kita makan, kita minum hasil daripada perkara yang haram.
macam-macam dosa yang kita lakukan. Jadikanlah bulan Ramadan Al-Mubarak ini sebagai bulan untuk kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu di dalam bulan Ramadan Allah jadikan kepada kita adanya tarawih yang diharapkan oleh Allah kita menunaikan sembahyang tarawih di bulan yang lain. Bulan Ramadan Allah jadikan sembahyang tarawih ini sunnah. Bulan lain kalau kita buat haram. Kita bangun qiyamul lail tahajud. Tahajud disunatkan kepada kita berjamaah yang Allah tidak sunatkan dalam bulan lain kita buat secara berjamaah. Kita digalakkan bangun di waktu malam di bulan Ramadan. Semua ini merupakan unsur-unsur Allah nak buka pintu taubat seluas-luasnya kepada kita, dan Allah menawarkan keampunan luar biasa kepada manusia di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Marilah sama-sama kita menghayati kelebihan-kelebihan yang seumpama ini. Mudah-mudahan daripada awal Ramadan sehingga kepada akhirnya kita hiaskan diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ibadat kita kepada Allah dan kita buanglah segala sifat yang mazmumah, sifat yang tercela yang ada dalam diri kita. Banyak perkara yang tercela. Sifat kita yang keras hati, kita rasa ego, kita rasa bangga dengan diri sendiri, kita takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam-macam. Kita buang sifat ini, kita ambil sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini, walaupun kita beriktikad ia sebagai Ramadan terakhir, kita mohon kepada Allah, wahai Allah, kurniakanlah kepada kita keampunan yang besar, dan kurniakanlah kepada kita Ramadan demi Ramadan. Ramadan demi Ramadan. Kerana Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat besar nilainya di sisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang beriman kepada Allah, orang yang benar-benar berazam untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada para majlis daerah Ketere yang sudi jemput saya, jemput ustazah, jemput moderator kita pada malam ini. Jazakumullah khairal jazak. Dan sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak maafan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat menyambut Syawal. Sambutlah Syawal dalam keadaan insaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sambut Syawal ini dengan bergembira. Sambut Syawal dalam keadaan insaf kepada Allah, ingat kepada orang yang telah meninggalkan kita, ibu bapa kita. Di hari raya ziarahlah mereka, pergi ke kubur dan sebagainya. Ingat kepada mereka, kerana disebut di dalam hadis di antara waktu yang Allah izinkan arwah mereka balik ke rumah dan kampung halaman mereka, di antaranya fil idain, dua hari raya, hari raya puasa, hari raya haji. Roh ini balik. Duka citanya orang dalam kubur ibu bapa kita balik ke rumah, tengok anak cucu diraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok anak cucu yang lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu yang tidak pernah mengenal jasa orang yang telah mati, yang tidak pernah menghadiahkan sebarang amalan ganjaran kepada orang yang mati. Ambillah bulan Ramadan, buatlah bacaan Quran dan sebagainya kepada arwah ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan hidup kita juga akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sekali itu saja, yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Nik Zawawi, kepada Ustazah Zabiyah Hasan di atas kesudian mengupas tajuk ambang Ramadan kepada kita semua pada malam ini. Ada agak tanpa panggil cakap panjang, merasa cukup jelas lah perbincangan kita
berkenaan dengan Ramadan dan nama rasa semua telah bersedia. Dalam masa tempoh 2-3 hari lagi di mana saja kekurangan, gapo saja hotak kena, kita betul. Yang bersuka ambil hal saya sebut tadi, kena belajar banyak adik kakak. Kita nak puasa ni, hukum hakil jangan ingat kita tahu belaka. Ada kadang-kadang kita tahu tapi tak betul dengan kehendak agama. Menyebabkan puasa hak jahat mudah jadi payah. Banyak puasa hak mudah ni jadi payah tiga pada dia. Kita tidak belajar dengan baik. Ambo dengan ini adik kakak selaku pengurusi moderator pada malam ini ucap nak minta ribuan kemaafan jika sekiranya sepanjang ambo mengendalikan majlis ini ada terkasar bahasa dan tidak enak didengar. Ambo minta maaf banyak dan ambo ini menyerahkan kembali majlis kepada pengurusi tetap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.